Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi, lagi disayangi para fatayat sekalian yang jauh di mata namun dekat di hati. Berikan aku 1000 orang tua, akan ku cabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, akan ku goncangkan dunia. Memetik kata-kata Bung Karno itu, maka akan saya sampaikan tazkirah saya pada hari ini yang bertajuk Fatayat Merdeka, Kemerdekaan Terpelihara. Sahabat Fatayat sekalian, pada tahun ini, negara kita telah mencapai kemerdekaan yang ke-65. Namun begitu, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kerisauan mula muncul. Negara kita bebas daripada penjajahan fizikal, namun kita mula dijajah daripada segenap aspek lain. Kerisauan mula menggunung apabila target utama penjajahan masa kini ialah kita, fatayat peneraju masa hadapan. Oleh itu, mari kita bincangkan satu persatu aspek penjajahan masa kini supaya kita cakna bahawa peluru sudah dilepaskan, tugas kita untuk mengelaknya. Sejak negara meniti arus kemerdekaan, arus pemodenan turut membangun, membawa bersama muzik-muzik luar yang menjadi bahan halwa telinga rakyat Malaysia. Muzik-muzik luar mula menjadi pengganti kepada muzik Malaysia yang syarat dengan nasihat. Lagu-lagu kumpulan raihan yang dahulunya masyhur di Malaysia kini tidak dikenali oleh kita. Bahkan baik-baik lagu yang berunsurkan soft porn dan penggunaan bahasa kesat mula diputarkan, dicorong-corongkan di radio Malaysia. Segenap penjuru rumah, premis perniagaan, bahkan di institusi pendidikan. Lagu-lagu yang tidak ditapis liriknya ini berkumandang. Jadi, adakah nasi sudah menjadi bubur? Tidak, kawan-kawan. Di sini saya ingin membawa satu solusi untuk dikongsikan. Saya ingin mengajak sahabat fatayat sekalian untuk menjadi seorang wanita yang Islami. Walaupun dalam memilih lagu-lagu untuk didengari, dengan cara membedah lagu. Apabila mendengar sesuatu lagu, mari kita ambil masa dan ruang untuk meneliti liriknya. Jika ia merosakkan jiwa kita, maka hindarilah daripada mendengar lagu tersebut. Tetapi jika liriknya bagus untuk jiwa kita, maka lagunya lulus untuk didengari. Saya pasti untuk kita tinggalkan terus muzik adalah satu mujahadah yang besar bagi kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat usahakan sekecil-kecil mana pun. Allah melindungi diri kita daripada dijajah muzik yang membawa keburukan. Wahai sahabat fatayat yang dirahmati Allah sekalian, penjajahan kedua yang saya bawakan ialah penjajahan fashion. Allahul Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu suka akan kecantikan dan ia seorang yang suka kecantikan. Maaf, Allah itu seorang yang cantik dan juga dia suka akan kecantikan. Mengambil kata-kata tersebut, jelas dan nyata bahawa tiada larangan bagi kita sebagai fatayat untuk berhias. Namun begitu, berhias yang dimaksudkan daripada sudut pandang Islam bukanlah bertata rias sehingga melampaui batas. Pada hari ini, industri fashion muslimah mula berkembang.
premis-premis perniagaan yang menjual pakaian muslimah mula muncul bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Bahkan pertunjukan fashion di Malaysia mula mengetengahkan pakaian-pakaian muslimah untuk diperagakan. Syabas dan tahniah diucapkan kepada barisan pereka fashion Malaysia yang mula menempa nama di pesada dunia. Namun begitu, sebagai pembeli dan pengguna, elakkanlah daripada menjadi mangsa fashion. Surah Al-A'raf ayat 31 yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadat atau mengerjakan sembahyang. Dan makanlah serta minumlah dan jangan pula kamu melampau. Sesungguhnya Allah tak suka akan orang yang melampaui batas. Maka dapat disimpulkan bahawa bersederhanalah dalam berpakaian dan sentiasa mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Islam. Pemakaian kita melambangkan peribadi kita. Berpakaianlah dengan membawa imej muslimah. Kita teruskan pula dengan penjajahan ketiga, iaitu penjajahan secara diam, iaitu penjajahan makanan. Seperti kita sedia maklum, makanan merupakan antara aspek penting kehidupan. Bahkan sesetengah manusia menjadikan makanan sebagai satu bahan melupakan tekanan dalam melayari kehidupan seharian. Hal ini merisaukan kerana seperti semua sedia maklum, lazimnya makanan segera mengandungi kolesterol dan kandungan garam yang tinggi, sekaligus memberi kesan negatif kepada kesihatan diri kita. Sahabat Fatayat pasti tertanya-tanya. Sahabat Fatayat pasti tertanya-tanya, bagaimana makanan mampu menjejaskan kesihatan kita? Mari saya jelaskan. Justifikasinya, Fatayat yang sihat tubuh badannya mampu memberi sumbangan yang banyak kepada negara. Pemakanan yang sihat pula menyumbang yang banyak kepada negara. Pemakanan sihat pula menyumbang kepada kesihatan yang baik. Oleh itu, pengambilan makanan sihat oleh sahabat Fatayat sekalian amat penting bagi memastikan tenaga muda kita dapat diteruskan dan dikerah untuk negara. Kita masih boleh makan makanan segera dengan syarat menghadkan pengambilannya 1 atau 2 kali sebulan seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di portal My Health. Sahabat Fatayat yang saya sangat sayangi kerana Allah sekalian, penjajahan terakhir yang ingin saya bawakan ialah penjajahan minda. Pada zaman dunia hujung jari ini, kita mampu mendapatkan maklumat dari seantero dunia tanpa sebarang sekatan. Misalnya, hasil tulisan di media sosial yang dibincangkan oleh bukan ahlinya dan di video-video yang bebas mempamerkan kehidupan songsang di media sosial. Hasil bacaan dan tontonan yang diperoleh itu pada akhirnya membentuk cara fikir kita. Jika baik bacaannya, baik tontonannya, maka baiklah cara fikir kita. Jika tidak, sebaliknya akan berlaku. Oleh itu, daripada sudut hati yang dalam, saya menyeru Fatayat sekalian untuk pilihlah hasil tulisan dan video di media sosial yang selari dengan ajaran Islam. Cara fikir yang selari dengan ajaran Islam sangat penting, terutama dalam kalangan Fatayat-Fatayat sekalian. Hal ini bagi memastikan kemerdekaan kita akan terpelihara daripada segala bentuk penjajahan minda yang akhirnya dikhawatiri akan merampas keistimewaan Islam sebagai agama rasmi
di negara kita. Sebagai penghias bicara, suka untuk saya ingatkan kepada kita semua bahawa kita janganlah terlalu selesa dengan kemerdekaan yang kita kecapi selama 65 tahun ini, kerana ada mata-mata yang tajam mencari ruang untuk menjajah fatayat seperti kita. Ada pelan-pelan terperinci yang sedang dirangka untuk menjajah negara kita. Kita khawatiri andai suatu hari nanti segala ruang dan pelan ini akan membuatkan negara kita dijajah oleh orang luar melalui kita sendiri. Wahai fatayat sekalian, ayo kita bangkit menentang penjajahan ini. Mungkin kita tidak sehebat Sultan Mahmud Al-Fatih yang mengetahui bala tenteranya untuk menakluki kota Konstantinopel. Mungkin kita juga tidak mampu untuk mengikut jejak langkah nenek moyang kita yang sanggup bergolok gadai demi negara. Tetapi insya-Allah, dengan kekuatan yang Allah pinjamkan, kita mampu melindungi diri kita dari segenap penjajahan supaya kemerdekaan negara kita akan terus terpelihara selamanya. Semoga kita lah antara 10 pemuda yang disebut oleh Bung Karno dalam ucapannya itu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.